Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, so jadi cikgu akan teruskan tajuk untuk matematik PVMA. So jadi hari ini cikgu akan ajar kamu bab 5, iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, dan kredit dan hutang. Okey, so jadi dalam bab ini kamu akan belajar dua subtopik, yang pertama itu ialah simpanan dan pelaburan. Ini 5.1. So nanti dia ada lagi satu 5.2 kredit dan hutang. So jadi hari ini cikgu akan cuba untuk bagi penerangan untuk 5.1 simpanan dan pelaburan ni lah ya. So jadi apa yang kita akan tengok, yang pertama simpanan. So simpanan kita akan tengok di sini ada 3 perkara lah di sini ya. Kalau kita tengok, kamu boleh baca sendiri, okey. Dalam buku teks kamu ada maksud simpanan itu apa, iaitu ini simpanan. Simpanan ialah wang yang disimpan, duit yang disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Itu kita panggil simpanan lah kan. Okey, konsep simpanan begitulah kita simpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Okey, so jadi bila kita simpan duit di bank, kita akan dapat pulangan dari segi faedah ataupun dividen, ataupun kita boleh panggil keuntungan lah ya, keuntungan. So jadi di sini cuba cikgu akan tunjukkan kamu yang pertama akaun simpanan. 3 jenis akaun lah ya kalau di bank ya. Akaun simpanan ni dia akaun biasa lah, kita simpan duit. Lepas tu dia tiada syarat lah. Jadi kalau kita simpan hari ni duit, kita boleh keluarkan duit tu bila-bila masa. Itu akaun simpanan biasa lah ya. Yang ni lah. So biasa kita ada kad ataupun buku, tapi sekarang ni buku tiada sudah tu. So kita akan guna kad ATM lah ya, kad ATM. Okey, satu lagi. Okey, kamu boleh baca sendirilah ya. Dia konsep senang ya. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount, sebarang sejumlah duit lah. Tiada syarat kan, dan tiada tempoh simpanan yang tetap lah. Okay, boleh keluarkan duit pada bila-bila masa ni ya, bila-bila masa melalui kad debit di ATM, melalui kaunter bank dengan tidak melebihi had tertentu. So ada kadar faedah. Kadar faedah ni ialah untung lah ya, keuntungan, tapi berdasarkan jumlah dan tempoh simpanan. Tapi biasanya yang ini keuntungan dia sedikit sahaja untuk akaun simpanan biasa ya. Akaun simpanan tetap, yang ni dia ada syarat lah ya. Wang yang perlu disimpan untuk suatu tempoh tetap, seperti 1 bulan. So kalau 1 bulan, dalam 1 bulan tu tidak boleh keluarkan duit. Itu maksudnya ya. Kalau syarat dia 3 bulan, so dalam tempoh 3 bulan tu tidak boleh keluarkan duit. Kalau 6 bulan tidak boleh keluarkan duit. Kalau 9 bulan, dalam tempoh 9 bulan pun tidak boleh keluarkan duit. Atau inilah 1 tahun dan sebagainya lah ya. Dia ada tempoh yang telah ditetapkan lah di situ ya. Okey. Tidak boleh dikeluarkan duit, tapi selepas yang itu baru boleh keluarkan duit. Itulah maksudnya ya. Okey. Kadar faedah biasanya lebih tinggi ditawarkan. Okey. So ini keuntungan kalau kita simpan duit melalui akaun simpanan tetap adalah lebih tinggi berbanding akaun simpanan biasalah, akaun yang di atas ni ya. Sebab dia duit yang kita simpan tu bank akan guna untuk buat pelaburan lah ya. Lebih kepada pelaburan lah di sini ya. Okey, dan ada keuntungan, so itulah dibagi ke faedah, kadar faedah itu lebih tinggi. So pengeluaran sebelum tempoh matang tidak diberikan faedah sepenuhnya. Ni kalau kita keluarkan duit sebelum tempoh matang tidak diberikan faedah. Tempoh matang nilai yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu kita panggil tempoh matang ya. Kalau sudah, contoh kalau syarat dia 1 bulan,
Maknanya tempoh matang dia 1 bulan. Kalau dia tidak sampai 1 bulan dia keluarkan duit, so tidak ada faedah nih, tidak diberi keuntungan lah. Begitu, dia sudah langgar syarat kan. Begitu tempoh matang. Ada tempoh matang 3 bulan, ada tempoh matang 6 bulan, ada tempoh 9 bulan, begitulah dan seterusnya ya. Pengeluaran sebelum dokumen simpanan dalam bentuk sijil simpanan, dalam bentuk sijil simpanan lah. Okey, seterusnya akaun semasa. Akaun semasa simpanan ini digunakan untuk tujuan peribadi dan perniagaan. So, akaun semasa ni lebih kepada perniagaan lah ya. Tapi boleh juga untuk sebagai tujuan peribadi ya, ataupun duit simpanan biasalah. Tapi dengan syarat mesti ada lesen perniagaan, barulah boleh buat akaun semasa di bank ya. Kita boleh panggil akaun semasa di bank lah untuk perniagaan lah ya. Lebih kepada perniagaan. Pengeluaran wang dengan menggunakan ATM, cek dan saluran lain seperti perbankan internet. Boleh. So ini boleh keluarkan duit pada bila-bila masa sebab dia melakukan transaksi, melakukan aktiviti perniagaan kan. So perniagaan ni setiap hari perlu ada keluar masuk duit. Itu kita panggil boleh keluarkan duit dan boleh masukkan duit pada bila-bila masa. Lebih kepada perniagaan lah ya. So pihak bank tidak akan memberikan faedah kepada penyimpan, sebaliknya mengenakan cas perkhidmatan. Sebaliknya mengenakan cas perkhidmatan. Pemegang akaun boleh menggunakan kemudahan overdraft, iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan cas faedah. So ini akaun semasa ni dia tiada faedah lah ya. Tapi bank yang akan cas perkhidmatan, kita gunakan perkhidmatan dorang. Begitulah maksudnya. So maknanya kita akan rugilah. Akaun semasa ni tiada faedah. Cuma kita boleh simpan duit di situ untuk aktiviti perniagaan, dan penyata akaun itu kita boleh gunakan untuk melakukan pinjaman ke, beli kereta ke, begitu. So adalah kelebihan dia ya, walaupun tidak ada keuntungan untuk simpan duit di akaun semasa. Okey. Seterusnya, pelaburan ialah satu daripada cara untuk mendapatkan keuntungan. So kalau kita buat pelaburan, kita akan dapat untung. Sama juga macam akaun simpanan. Simpanan lah ya. Simpanan ni ada 3 kan. Jadi akaun simpanan tetap dan akaun semasa. So ada 3. So yang ini pula, yang pelaburan ni, tengok ada 3 juga. Saham, amanah saham dan hartanah. So kalau saham ditawarkan oleh sebuah syarikat kepada orang awam untuk mengumpul modal bagi syarikat. Okey, ini saham. Orang yang membeli saham ialah pemilik syarikat dengan hak tertentu. Okey, pemilik saham boleh mendapatkan pulangan dalam bentuk dividen. Pemilik saham ni ialah orang yang membeli saham ataupun dia buat pelaburan. Contohnya macam kita lebih senang ialah ASB lah sini ya. ASB. Ini mungkin kamu pernah dengar ni, ASB kan. ASB ni kita simpan, dia macam akaun semasa, akaun biasa. Kita simpan duit, tapi duit tu dia akan kalau ASB ni ialah dia akan bagi faedah ataupun dividen 5% sehingga 7%. Lebih daripada itu pun ada juga lah, sehingga 8% pun mungkin ada. Tengok keuntungan mereka lah ya. So yang ini sudah ditetapkan lah di antara begitulah range dia ya. So jadi saham ASB ni dia tidak kurang risiko. Maknanya zero risiko lah ya. Tiada risiko lah ya. Sebab sudah ditetapkan di situ dividen dia di antara 5 sehingga 7%. 5 hingga 8 lah ya. Mungkin dia boleh sampai 8, 9, 10. Tengok keuntungan syarikat kan. Okey, so saham juga boleh diurus niaga di pasaran saham. Okey, itu satulah. Okey, so ini saham biasa aja ni. Kalau amanah saham ini pelaburan berkelompok daripada pelaburan orang ramai menerusi satu dana amanah khusus. Amanah saham dikendalikan oleh
syarikat unit amanah tertentu. Ini kena beli unit lah. Ini macam unit trust ni ya. Dia lebih berisiko. Amanah saham ni dia lebih risiko. Maknanya risiko ni maknanya kita boleh mengalami kerugian. Itu maksudnya lebih ada risiko lah. Kalau ni tiada risiko saham ni ya. So, kadang ada saham dengan amanah saham. Amanah saham ni lah yang biasa orang akan rugi tapi boleh untung juga. Untung dia tinggi tapi kalau rugi akan rugilah. Begitulah maksudnya amanah saham ni. So, jadi wang seterusnya amanah saham boleh kendalikan oleh syarikat unit amanah. Okey. Wang yang dikumpul akan dilaburkan dalam syarikat yang berpotensi untuk memberi kulangan kepada pelabur. Okey, itulah ya. So duit tu dia akan bagi kepada syarikat, syarikat akan guna untuk melakukan aktiviti perniagaan. Begitulah ya. Duit tu dikumpulkan. Itu kita panggil pelaburan. Ya. Okey, seterusnya hartana. Pelaburan merangkumi pembelian aset tidak alih seperti rumah. Hartana ni lebih rumah, kedai, bangunan pejabat, tanah dan sebagainya lah. So itu kita boleh dengar begitulah ya. Okey, kamu boleh baca sendirilah ya. Okey. Okey, sekarang kita tengok faedah pula. Faedah ni ada dua. Nanti kita buat kaedah pengiraan faedah. Faedah ni lebih kepada untung lah ya. Keuntungan. Ya. Keuntungan. Kamu untung lah. Faedah simpanan ni, faedah itu ialah keuntungan. So dia ada faedah mudah. Macam mana mau kira kaedah mudah? Ada formula dia lah. So faedah compound pun ada lah ya. So, kita akan tengok lah. So apa maksud dia? Faedah yang dibayar atas simpanan asal sahaja mengikut kadar serta tempoh. So dia ada kadar, rate lah kita panggil ya. Kadar berapa peratus darab dengan simpanan asal. Dan untuk berapa tempoh dia, biasa kalau faedah mudah ni 1 tahun lah ya, faedah mudah. Kalau faedah compound ni dia akan dibagi keuntungan beberapa kali dalam setahun. Contoh kalau 2 kali, maknanya di compound sebanyak 2 kali. Ataupun 3 kali, 4 kali. Begitu. Maknanya kalau 4 kali dalam setahun dibagi keuntungan. Begitulah maksudnya. Dia tiada ni pun beza sedikit sahaja ni. Kalau faedah mudah dengan faedah compound ni ya. Tapi yang lagi banyak faedah compound lah. Sebab dia dalam setahun dia akan dibagi sebanyak lebih daripada sekali. Ada yang sekali juga faedah compound ya. Jadi kita akan tengok lah. So inilah dia punya formula faedah ni faedah mudah. IPRT. I itu ialah faedah mudah. P itu ialah principal. Principal tu duit simpanan yang mula-mula. Berapa kita simpan. Contoh dalam 10,000. 10,000 darab dengan R. R itu ialah kadar. Kadar dia mungkin 600. Okay. T itu tahun. Berapa tahun dia simpan. 10 tahun, 5 tahun. Darabkan semua. Itulah kita panggil faedah mudah ya. Contoh dia macam inilah. Puan Chong menyimpan sebanyak 10,000 di sebuah bank dengan kadar faedah. Ini menyimpan sebanyak. So ini principal P. Okey, kadar faedah. Kadar faedah ini ialah R. Ya. Untuk setahun. Okey, berapakah faedah yang diperoleh selepas 2 tahun? So selepas 2 tahun maknanya T kita 2 tahun. So P kita tahu, R kita tahu 2%. R 2% ni ialah 0.002 lah. Kamu buat dalam bentuk begini pun boleh juga. Tidak masalah. So dapatlah, inilah kita panggil 400 ni. Kita panggil sebagai untung. Keuntungan selepas 2 tahun. So maknanya kalau setahun tu dia untung 200. Jadi 2 tahun jadi 400 lah keuntungan dia. Begitu maksudnya ya. Faedah compound. Okey, cuba kita tengok. Okey, ini contoh 2 sama juga faedah mudah ya. Ini faedah mudah IPRT, faedah mudah ya. IPRT, jadi kamu kena tahu P principal, R 3%,
selepas 6 bulan. Kalau selepas 6 bulan, dia kena bahagi dengan 12. Sebab yang itu T ialah dalam tahun. So jadi dia bagi 6 bulan. So kalau 6 bulan, 6 bahagi 12 lah. 6 bahagi 12 tu dia buat 6 bahagi 12 di sini T kita ialah 6 bahagi 12. So untung dia RM90 sahaja Okey. Okey, seterusnya sama juga dia pakai simpanan faedah mudah. Itu kamu boleh tengoklah sendiri senang ni. PRT itu darabkan je semua darab semua. 900 darab dengan 2%, 2/100 darab dengan 3. Tekanlah kalkulator dapat tu. Okey, ini sama juga. Okey, kita tengok faedah compound. Faedah compound dia ada banyak sikit lah formula dia. MV ni ialah matured value. Matured value tu maksud dia nilai matang, nilai matang, matured value. Nilai matang Ini nilai matang, matured value. So P itu principal ataupun duit mula-mula yang kita simpan. 1 tambah dengan R. R ni ialah kadar. N tu ialah bilangan kali faedah di compound. Dia ada sebut nanti bilangan kali, nanti juga tunjukkan. Lepas tu ada NT di sini NT. NT. Ni N NT. Kuasa NT. N tu ialah berapa kali kita di di compound kan, dia berapa kali dalam setahun. Kalau 3 kali dalam setahun lah, maknanya dia akan sebut 4 bulan sekali. 4 bulan sekali maksudnya dalam setahun ada 12. So kalau 4 bulan, so 4 bulan 4 bulan tambah 4 bulan tambah 4 bulan 12 kan. So maknanya ada 3 kali lah. Begitu. Nanti kita tengok soalan dia, bentuk dia macam mana Okey, T inilah ni contoh yang ni kan. Dia ada sebut tu berapa di compound Encik Azrin menyimpan sebanyak 9,000. So ini P di sebuah bank dengan kadar. Okey, kadar ini R. R kita ialah 3/100 setahun. Okey, Encik Azrin 3% ataupun 0.03 boleh juga dalam bentuk perpuluhan. Diberi faedah compound. Faedah compound dengan pengkomponan sekali setahun. Ni sekali setahun. So maknanya kita punya N satu kali. Sekali kan. Dia ada sebut begitu. Kalau ada pengemponan 4 kali 4 kali. Dia akan sebutlah nanti kita tengok soalan lain pula Berapakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun kedua? Akhir tahun kedua ini T. T sama dengan 2 lah. T sama dengan akhir tahun kedua. So maklumat sudah ada semua. P kita tahu, R kita tahu, N kita tahu, T pun kita tahu. So masukkan saja dalam formula. Lepas tu kamu tekan calculator, darabkan. Inilah jawapan dia. Matured value. So matured value ataupun nilai matang kita. So inilah. So jadi sebenarnya keuntungan dia ialah 500 je ni. So dia simpanan dia kan 9,000. So keuntungan dia ialah RM548.10. Begitulah Okey, ini kaedah alternatif ni tidak payahlah kita guna formula sahaja. Ni contoh ini. Ni dia ada sebut sini 3 bulan sekali. Contoh maksudnya kalau 3 bulan sekali, maksudnya 3 bulan sekali N kita berapa? Kalau 3 bulan dalam setahun ada berapa kali? 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. So total 12 bulan. Kan? 12 bulan maknanya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. So 4 kali diberi keuntungan. Itu maksud dia 4 kali diberi keuntungan. Begitu. 4 kali diberi keuntungan. Untuk yang soalan A lah So kalau yang maklumat yang P tu kamu boleh cari dalam soalan ni. P 4% ni R. Lepas tu apa lagi? Okey, lepas tu tiada sudah. R, lepas tu T. T
pada akhir tahun, disebut akhir tahun. Kalau akhir tahun maknanya dia buat 1 tahun je ni. Kalau akhir tahun kan, kalau ni awal tahun, lepas tu akhir tahun. So T kita satu lah. T kita 1 ya. So N tu yang penting. N tu yang menentukan kamu punya pengiraan betul ataupun salah ya. N itu yang kita dapat daripada sini. Yang cikgu cakap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali tu yang menentukan N. Yang dalam formula ada N kan. So N tu lah yang kita mau cari. Berapa N. Inilah cara dia. Dia cakap 3 bulan sekali. Kamu buat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dapat 12. So ini dalam 12 ni 1 tahun. 1 tahun kan. So jadi berapa kali ni dibagi dalam keuntungan dalam setahun. So ada 4. Setiap 3 bulan dibagi keuntungan. 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 So ada 4 kali dibagi keuntungan dalam 1 tahun. So itulah N. So N kita ialah 4 kali. N ialah 4 kali. Ya, harap boleh faham ya ini. Okey, itu saja. Lepas tu masukkan formula. Dalam tu sini R, sini N. Lepas tu ada N, ada T. Ya, 4. Ada 1 tambah R. R tu ialah ni red. N 4. Lepas tu 4 darab kuasa 4 darab dengan 1. T kita 1 ya. Lepas tu kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan yang ini. Masukkan nilai saja sebenarnya. Okay, soalan B. Soalan B. Okay, soalan B 6 bulan sekali. So 6 tambah 6. So dapat 12. Kan? Dapat 12. So ada berapa kali? 1 kali, 2 kali. Kan? Senang dah ni. Kalau begini, 2 kali kan? So N ialah 2. Ini N ialah 2. So dapatlah. Masukkan nilai dalam formula. Kamu dapatlah jawapan. Senang ni kan? Soalan nombor 7. Nombor 7 pun sama juga dia suruh buat perbezaan antara faedah mudah dengan faedah compound lah ya. Dia ada bagi tahu juga sini. Setahun sekali. Maksudnya N kita 1 lah. Kalau setahun sekali maksudnya N 1. Ya, lepas tu T kita ialah selama berapa tahun? Selama 3 tahun. T 3 tahun. Dia guna T 3 tahun di sini ya. Jadi kamu boleh tengok balik cara jalan pengiraan dia senang ya. Masukkan nilai dalam tu, kamu kena tahu ini P, ini R. Ini senang ya. T kan. Ada itu senang ya ni. Kalau tengok soalan pun kita boleh tulis ini P, ini R, ini T, ini N. Mesti masukkan dalam nilai dalam formula. Lepas tekan calculator. Kamu semak balik, tengok kalkulator macam mana. Dia kira yang dalam kurungan dululah. Kira dalam kurungan, lepas tu kuasakan 3. Lepas tu baru darab dengan 5,000. Itu yang terakhir lah ya. Baru kamu dapat jawapan yang ini. Tekan kalkulator tu dengan cara yang betul lah ya. Kalau kamu tekan kalkulator salah, itu saya tidak tahulah. Ciri-ciri ni kamu boleh baca sendiri. Ciri-ciri perbankan Islam ya. Okey, lepas itu boleh buat sudah latih diri 2 ni. Nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan ni dia sebenarnya jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal. Jumlah pulangan ni maksudnya ialah berapa jumlah berapa keuntungan kita. Contohlah kan macam ini. Kalau yang kita kira yang ROI ni, nilai pulangan pelaburan ni, dia macam ini. Sekarang ni kita ada yang ni kan. Inilah faedah mudah ni. Kita punya pelaburan awal 5,000 kan. Kita punya keuntungan yang ini 750. So maknanya 750 kita akan letak di mana? Jumlah pulangan 750. Nilai pelaburan awal tadi ialah 5,000. Begitu ya sebenarnya. Darab dengan 100. So dapatlah peratus dia ROI tu. Begitu ya sebenarnya contohlah ini kan contoh 1 kita tengok. Seorang pelabur membeli sebuah rumah dengan nilai dia beli kan. Selepas 2 tahun dia menjual rumah tersebut dengan harga dia jual rumah ni. So berapakah pulangan pelaburannya?
dia jual 8.000. So 8.000 tolak dengan 400, so dapat 400. So 400 bahagi dengan jumlah penilai awal yang mula-mula 400.000. So 400.000 bahagi 400.000 juga ni. So dapat 100%. So maknanya dia untung 100%. Maksudnya dia untung 400.000 juga lagi. Itu kita panggil 100% keuntungan. Ini untung lah kalau rumah ni, tapi mustahil lah.